Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif atau lebih mesra dengan panggilan Prof Mas, serta para penonton yang menyaksikan video pada hari ini. Pada kali ini kami akan berkongsi dengan anda semua tentang kronologi kes penculikan Nurin Jazlin. Walaupun kes ini telah berlaku 15 tahun lepas, namun tragedi menjadikan ini masih lagi tersemat di minda rakyat Malaysia. Sebelum saya mulakan, ada lebih eloknya jika saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Safi Aziz bin Nur Ashikin, nombor matrik saya D2021 2098692. Nama saya Aminah binti Muhammad Asri, memegang kad matrik D2021 2098739. Tragedi menjadikan ini bermula apabila Nurin Jazlin Jazimin yang berusia 8 tahun itu dilaporkan hilang ketika dia keluar ke pasar malam seorang diri berhampiran rumahnya di Seksyen 1 Wangsa Maju. Pada 17 September 2007, sebuah beg sukan yang ditinggalkan di hadapan sebuah kedai ditemui oleh pemilik kedai. Beg itu mengandungi badan kanak-kanak dalam keadaan bugil dan lebih menyayat hati. Timun dan terung disumbat dalam kemaluan kanak-kanak itu menyebabkan rektumnya pecah. Ketika kejadian, ibu bapa Nurin Jazlin tidak dapat mengenal pasti mayat itu anak perempuannya, berikutan perubahan ciri-ciri fizikalnya. Namun, hasil ujian DNA mengesahkan mayat tersebut adalah merupakan Nurin Jazlin. 4 orang disyaki terlibat, namun pengesanan suspek utama sukar dibuat. Ekoran gambar pelaku tidak dapat dirakam dengan jelas dan sehingga kini suspek masih bebas. Seterusnya kita beralih kepada definisi penculikan. Penculikan bermaksud melarikan atau membawa pergi orang, sama ada seseorang atau lebih, yang menyalahi undang-undang, sama ada secara paksa atau penipuan tanpa kerelaan hatinya. Motif penculikan ini dilakukan adalah bagi tujuan jenayah seperti menuntut wang tebusan, ugutan, pemerdagangan manusia dan lain-lain yang menyalahi undang-undang. Seksyen 360 Kanun Kesisaan telah menguraikan mengenai penculikan di mana ia terbahagi kepada 4 elemen. Elemen pertama, perbuatan membawa mana-mana orang yang merangkumi sesiapa sahaja tanpa mengira umur, jantina maupun orang dewasa ataupun kanak-kanak. Yang kedua, penculikan tersebut perlu memenuhi elemen keluar dari kawasan Malaysia. Bermakna, orang yang diculik tersebut perlu dibawa keluar dari negara ini. Sekiranya elemen ini tidak dipatuhi, maka pertuduhan tidak boleh dibuat. Yang ketiga, tiada kerelaan, bermaksud penculikan hanya terjadi apabila mangsa tidak rela atau bertentangan dengan kemahuannya. Yang akhir sekali, penculik mestilah tiada kuasa sah di sisi undang-undang dalam membuat sedemikian. Perbezaan ketara adalah elemen kekerasan atau mengatasi keinginan mangsa. Yang pertama adalah ibu bapa yang kurang peka terhadap keselamatan anak-anak. Ibu bapa kepada Nurin Jazlin membenarkan anaknya turun ke pasar malam seorang diri kerana mereka beranggapan kawasan tersebut berhampiran dengan rumah mereka. Tambahan lagi, mereka mengatakan bahawa tempat itu adalah laluan yang mereka lalui setiap hari. Faktor yang kedua adalah segelintir individu yang mempunyai masalah mental. Individu yang cenderung ke arah seks yang tidak normal, di mana individu tersebut mempunyai kecenderungan seks terhadap kanak-kanak atau lebih dikenali sebagai pedofilia. Kegagalan individu tersebut mengawal nafsu menyumbang kepada penambahan kes penculikan kanak-kanak. Kesan kes penculikan kepada diri dan orang lain. Yang pertama, kepekaan ibu bapa meningkat. Hal ini kerana kes penculikan semakin hari semakin banyak berlaku di Malaysia dan semakin berleluasa. Kes penculikan kanak-kanak ini dapat menyedarkan ibu bapa akan kepentingan untuk menjaga anak-anak mereka dengan lebih peka. Yang kedua, peningkatan mutu kawalan oleh pihak berkuasa. Penguasaan lebih akan dijalankan oleh pihak berkuasa seperti anggota polis. Dengan berlakunya kes-kes penculikan seperti ini akan dapat meningkatkan mutu kawalan daripada pihak berkuasa. Yang ketiga, kehilangan nyawa banyak berlaku.
ketenteraman kehidupan masyarakat tergugat serta kehilangan modal insan yang berkaliber. Strategi yang pertama adalah peranan media massa dalam menyedarkan masyarakat. Media massa perlu menyiarkan iklan dan mempromosikan taktik-taktik jenayah menculik seperti melarang mengambil gula-gula daripada orang yang tidak dikenali. Hal ini akan menyebabkan ibu bapa lebih peka dan memberi pesanan kepada anak-anak mereka agar sentiasa berhati-hati dan mengelakkan diri dari bercakap dengan orang yang tidak dikenali. Yang kedua adalah pengawasan ibu bapa yang lebih peka. Ibu bapa seharusnya sentiasa memimpin tangan anak-anak mereka ketika berada di luar rumah dan sentiasa menemani mereka ke mana sahaja. Dan yang ketiga adalah kecanggihan teknologi semasa yang perlu dimanfaatkan. Ibu bapa boleh juga memanfaatkan teknologi moden dengan meletakkan pejenjak yang direka dalam pelbagai bentuk seperti jam tangan, gelang ataupun rantai. Dengan itu, ibu bapa dapat memantau setiap pergerakan anak-anak mereka menerusi aplikasi yang disambungkan. Peranan kepada diri saya sendiri dan kepada orang lain, iaitu kita perlu sentiasa prihatin dan peka terhadap keadaan sekeliling. Contohnya, sentiasa mengambil maklum tentang taktik mereka dalam melakukan jenayah. Orang awam perlu segera melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terlihat situasi yang mencurigakan. Sekiranya saksi kejadian dan dipanggil oleh pihak berkuasa untuk memberi keterangan, sila beri kerjasama bagi membendung jenayah tersebut. Dengan berakhirnya topik terakhir tadi, maka berakhirlah sesi perkongsian kami pada hari ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah mendengar bebel kami dari awal sehingga akhir. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.